arwah dia suka belanja orang. Dia start Luncai pada ending hidup dia pun kat Luncai. Dalam keadaan pandemik ni, Nabi sendiri cakap membaca Al-Quran tu boleh menenangkan kita. So jangan tuduh macam-macam. Kadang-kadang kita rasa macam, ish, takkanlah dia orang sampai tuduh aku macam ni kan. Berduet dengan dia tu agak memalukan lah bagi saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Action! Kembali lagi bersama kami guys. Duduk jauh sikit. Di pantai. Ini di longkang, Dip. Di longkang. Oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Terima kasih kerana bersama saya Awal Asyari dalam Melodi. Dan hai orang sebelah. Amboi, tak ada bulu-bulu ke minggu ni? Minggu ni kita tak bawa bulu-bulu abang. Minggu ni kita bawa mutiara. Oh, dahsyat. Okeylah Jana, orang kata secara virtual kita sekali lagi digandingkan. Kita masih lagi belum menang. Kita sekarang ni dah masuk zon PKPD ni Jana. Lagilah tak boleh keluar. Tapi apa-apa pun, kita tetap akan menghiburkan penonton-penonton dekat luar sana. Betul tak? Betul, kita tetap akan kata sediakan anda apa boleh. Kita akan sediakan anda dengan cerita-cerita yang sensasi dan panas minggu ini. Tapi minggu ni abang, kita akan mulakan dengan cerita yang agak mengejutkan dan juga menyedihkan tentang kumpulan Spider. Ya, salah seorang anggotanya iaitu Tony Iskandar ditemui meninggal dunia di studio Luncai Emas pada jam 1 pagi. Tapi yang lagi sedihnya Jana, apabila beliau ditemui meninggal oleh rakan group membernya sendiri iaitu Nafi yang pergi sana tengok dia yang jumpa arwah dah meninggal dekat situ. Jadi satu peristiwa yang mengejutkan dan satu kehilangan yang besar untuk industri seni kita, betul tak? Betul abang. Jadi tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita bersama dengan Tam dan juga Nafi daripada kumpulan Spider. Dan apa kata kita ambil kesempatan ini untuk sedekahkan Al-Fatihah. Semoga roh Tony Iskandar ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Al-Fatihah. Rabu lalu, industri muzik tanah air dikejutkan dengan pemergian bekas pemain bes kumpulan Spider iaitu Tony Iskandar yang telah ditemui meninggal dunia di studio Luncai Emas. Melodi dapatkan temu bual Tam Spider sebagai salah seorang yang dekat dengan arwah dan juga pemain gitar Spider Nafi yang merupakan individu pertama menemui arwah Tony yang meninggal dunia pada malam kejadian. Saya adalah orang yang buka pintu bilik dia tu. Memang agak mengejutkan dan terlalu menyedihkan bagi diri saya. Saya pun berbual dengan dia semalam. Sebab kematian tadi yang kita tahu disebabkan oleh serangan jantung. Itu adalah sebab utama kematian beliau. Kalau ikutkan dulu lock pintu tu, masa start dia berpindah ke bilik tu, saya tukarkan dia punya lock. Dia ada bagi kunci kedua dia kepada saya. Saya tanyalah dia, kenapa nak bagi kunci itu pada saya? Dia berbisik, cakap sambil berbisik begitu. Nanti kalau aku mati, siapa yang nak tolong bukakan pintu tu? Ayat itu yang memang saya tersentuh sampai sekarang kan. Memang agak menyedihkan. Proses perhubungan jalan dengan lancar. Mayat telah dimandikan di hospital Sungai Buloh. Semua berjalan dengan lancar. Sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga rohnya dicurahkan rahmat. Amin, amin. Kita digemparkan dengan berita pemergian bekas pemain bes Spider iaitu Tony Iskandar yang mana ditemui meninggal dunia pada kira-kira 1 pagi Rabu lah. Kongsikan sedikit ketika mendengar berita pemergian arwah. Masa dengar berita ni, saya ada dekat studio saya. Sebenarnya saya dah ready untuk sebarang apa-apa yang terjadi kat dia. Dah lama lah pun ada rasa-rasa macam itu. Selama ni bersama dengan dia setiap masa. Bila member call, Nafi beritahu yang dia dah tak ada, Tony dah tak ada. Saya pun macam, inilah benda yang, momen yang saya rasa macam yang tak sanggup tu. Macam mana pun
Saya sempat bersama dengan dia, tapi itulah dia dah pergi kan. Saya sedih, tapi saya tak lalat lah, because saya sempat bersama dia, dia sempat minta maaf. Saya sempat berjemaah dengan dia semua untuk 1-2 hari terakhir tu kan. Dia nak buat lagi sekali, lepas tu masa the next day tu macam tak sempat, macam ada hal lain. Tapi still jumpa juga, hantarkan makan kat dia. Kalau kita mendengar cara apa yang abang sampaikan, seolah-olah abang telah tahu perkara ini akan terjadi juga. Adakah abang sendiri tahu apa sebenarnya, kalau kita semua tahu arwah meninggal secara mengejut, kalau abang boleh kongsikan apa agaknya yang sedang arwah hadapi? Ramai yang terperanjat dengan berita ni. Tapi untuk saya memang dah lama bertahun-tahun saya standby kan untuk saat ni. Sebab saya tahu kondisi dia tak berapa cantik. Itu antara reason dia keluar daripada Spider. Kita orang ni pun akul lah, because dia memang tak boleh diri, dia tak boleh perform lagi. Berita yang mengatakan dia bekerja dalam studio tu salah. Kan situ keadaan dia. Kita memang daripada dulu datang Luncai tu memang ada port kita situ lah. Jadi dia memang duduk dalam bilik dia, so dia meninggal dalam bilik dia tu, tempat dia buat kerja jugalah. Mungkin ada yang tak tahu how struggle dia untuk tempuh situasi ni. Memandang lagi dengan kita, dia dah berkurung agaknya time tu, makin lagi bertambah perasaan dia, mentaliti dia jatuh dengan sakit dia. Dia ada satu sakit, iaitu dia melawan hidup dia dengan diabetik dia. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Untuk dia melawan seorang-seorang tu memang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Agaknya semalam tu last kali dia dah give up lah agaknya. Arwah Tony Iskandar adalah merupakan ahli asal Spider kan. Saya pasti ada kenangan ataupun momen-momen manis abang bersama dengan arwah Tony ketika sama-sama dalam Spider kan. Kalau abang boleh kongsikan. Kita dua ni terlalu banyak hal yang kita tak pernah share dengan sesiapa. Hal-hal kita semua hal yang bukan-bukan je. Daripada zaman cari jodoh sampailah semua kita dah berfamily-family kan. Sehingga kan saya ada buat satu lagu, tajuk dia Tony Gila Lucy. Itu antara pengalaman saya dengan dia lah. Zaman kita baru naik Kuala Lumpur cari jodoh. Ini cerita kawan baikku Tony. Itulah satu benda yang saya abadikan dalam album. Saya ada banyak rakaman recording dengan dia. Sedih tu memang tetap sedih. Dah tak ada lagi partner macam mengerti, breakfast, berlontong. Saya punya hubungan tu macam duit aku, duit engkau, duit engkau, duit aku. Arwah dia suka belanja orang. Dia start kat Luncai, dia ending hidup dia pun kat Luncai. Kalau kau orang perasan, bila kita menang juara lagu tu, dia yang paling excited julang piala tu. Ramai jugalah orang ingatkan saya ni bergaduh dengan dia. Tapi actually benda tu tak berlaku. Lepas dia agaknya dia gagal dalam perkahwinan tu, dia membawa diri 7 tahun juga tak jumpa dia, 7 tahun. Selepas dia decide untuk keluar daripada Spider tu, saya pun macam okey lah, tak ada hal. Sebab saya tahu kawan tu tetap kawan. Kita jumpa balik, kita start hang out balik sampai dia meninggal. Saya tengah cuba untuk terima kenyataan lah. Cuma saya harapkan kalaulah saya ada honor, dapatlah saya pegang base arwah tu, saya nak simpan. Tapi itu atas keluarga je lah. Saya tak boleh paksa. Cuma saya minta itu satu je. Terakhir abang, apa yang abang ingin katakan kepada mungkin peminat-peminat Spider di luar sana yang pastinya merasai juga kehilangan arwah Tony? Mewakili arwah, saya harapkan macam doakan je lah. Jangan risau, dia maafkan semua orang. Untuk peminat semua, terima kasih banyak atas sokongan korang semua dekat Tony. Doa untuk Tony. Itu dah kita dapatkan keterangan daripada band member dan Jana difahamkan Tony Iskandar meninggal akibat serangan jantung. Jadi kami mewakili semua tim Melody nak ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga dan kepada peminat-peminat yang mengenali beliau. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin, amin. Okey. Berakhirlah abang cerita tentang yang orang kata sedih-sedih ni. Sekarang ni kita nak kembali balik kepada mood melodi kita. Kita nak menceriakan hari anda walaupun kita dalam keadaan PKPD. Ada daerah yang PKPD. Betul. Ada daerah yang PKP kan. Kena lockdown duduk kat rumah ni tak tahu buat apa ni. Kita ada cerita yang memang menarik, iaitu di slot Akasia. Cerita terbaru ketika Arman dan Rania semakin rapat tanpa disangka adiknya Nabil juga mengaku sukakan Rania. Adakah Arman akan berkorban atau mempertahankan cintanya? Apakah yang akan berlaku? Nak tahu? Jangan lupa saksikan Hatimu Sedingin Salju di slot Akasia setiap Isnin hingga Jumaat 7 malam hanya di TV3. Okey, sekali kita nak saksikan sedutan ni dan kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali dalam Melody Virtual selepas ini. Dan Mami nak sangat dia jadi menantu Mami. Okey, kalau macam tu apa kata kalau Nabil je try dia? Mami tak kisah. Mami tak nak orang lain. Okey? Kau sukakan aku ke? I nak pergi makan dengan Nabil. Nak pergi kedai, Man? Jom.
Nabil, leave her. Hatimu Sedingin Salju, Isnin hingga Jumaat 7 malam, terbaru di Akasia TV3. Pukul 1 pagi tau, dia tak tidur lagi. Daddy, I think I want to solat. Kita impressed dengan apa yang dia nampak tu, membuatkan dia pun rasa macam dia nak cuba. Tak ada pertikaian untuk suara dia. Dia adalah dia. Nabila Razali adalah Nabila Razali. Kembali lagi dalam Melodi secara virtual bertemankan saya Awal dan juga Jana. Jana, tadi awak macam freeze lah. Kenapa awak punya wifi internet okey ke? Kita rasa wifi orang sebelah rumah kita ni curi wifi kita lah awak. Itulah dia. Kena dengan cerita sekarang ni Jana. Filem drama bukan filem. Drama romantik komedi, nama dia Wifi Sebelah Rumah. Yang menampilkan Zul Arifin dan juga Rohainis. Dia kisahnya tentang Gas, lelaki ni yang selalu sangat pergi ke cyber cafe demi wifi, lalu terserempak dengan jirannya Mira yang baik hati. Jadi Mira ni bagi password wifi kat dia supaya tak payah lagi dah pergi cyber cafe. Sweet tak? Namun hubungan mereka semakin terhalang lah oleh bapa dia, tak sukakan dia. Zul Arifin dengan Rohainis. Best lah, mesti best drama ni. Jadi tak adalah bosan kita kat rumah ni. Jadi apa kata abang? Kita tengok dulu. Menarik ke tak menarik? Handsome ke tak handsome Zul Arifin dalam drama ni? Itulah kita tengok. Nak bagi tahu ni drama yang mendapat sambutan hangat ni boleh di-stream di semua episod dan juga eksklusif hanya di Disney Plus Hotstar Malaysia sahaja. Okey. Nak dapat lebih lagi feel tentang wifi sebelah rumah ni. Kadang-kadang rasa geram juga dengan jiran sebelah ni kalau dia curi wifi kita. Okey, kita saksikan dulu playback ni. Acing. Awak. Terima kasih sebab pilih saya sebagai suami. Walaupun banyak benda awak nak kena tolong saya. Saya tak kisah hidup susah senang dengan awak. Asalkan sampai bila-bila kita bersama. Awak. Buat berangan awak ni. Terima wifi. Pula dah. Wifi. Terima kasih. Saya suruh ayat. Terima apa? Terima saya. Bukan. Dah. Pasal Tak. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih. Kau tengok nanti dia dah tak jadi wifi tau. Jadi wifi kat sebelah rumah. Bukan wifi, wifi. Okey, kalau macam tu nak cerita pasal apa? Borak pasal kita. Aku tak sanggup nak tengok Mira nak bertunang. Lepas tu kahwin. Lepas tu Kufras menonggeng. Dah lah aku suka dia macam nak gerak daripada dulu lagi. Lepas tu dia nak kahwin dah. Apa kat sini lagi? Lah. Terang-terang dia suka kakak. Mestilah dia tak sanggup nak tengok akak kahwin dengan orang lain. Selama kita berkawan, pernah tak awak jatuh hati dekat saya? Selama ni saya anggap awak macam kawan baik saya. Tak lebih daripada tu. Okey Jana, ingat jangan kasih orang sebelah password wifi. Dia pandai hack abang, tak payah bagi wifi pun. Okey, sekarang ni kita nak abang, ke cerita kita yang seterusnya. Apa tu? Okey, macam sekarang ni abang, kita ni tetaplah tak lari daripada isu COVID-19 yang dah pun 2 tahun kita berperang tapi tak juga mencapai kemenangan lagi. Okey, jadi kita nak ceritalah, kita nak dapatkan pengalaman daripada Rodi Crystal yang baru-baru ni Rodi dan juga keluarganya positif COVID-19. Lepas tu baby dia yang baru lahir pun dikuarantinkan juga abang. Ya, memang satu orang kata proses yang cukup menyeksakan kan apabila baby kecil dan sebagainya, satu keluarga kena. Jadi kita dapatkanlah Rodi sendiri untuk ceritakan. Semoga cerita dia dapat menjadi iktibar kepada orang di luar sana supaya jaga diri dan juga jaga SOP supaya tidak orang kata dapat wabak yang ditakuti ni. Nantikan.
Pada awal bulan Jun yang lalu, gitaris kumpulan Crystal, Rodi telah dikabarkan positif COVID-19. Walau bagaimanapun, kini Rodi telah kembali pulih dan menjalani kehidupan seharian seperti biasa. Syukur Alhamdulillah. Jom kita dapatkan Rodi Crystal menceritakan tentang pengalaman yang dilaluinya. Assalamualaikum Rodi Crystal, apa khabar sihat Rodi? Waalaikumsalam, nak sihat sikit dah. Pada awal bulan Jun yang lalu, kita dikejutkan dengan berita bahawa Rodi Crystal telah disahkan positif COVID-19. Bukan Rodi sahaja, malah hampir kesemua ahli keluarga turut positif COVID-19. Mungkin apa yang bermain di fikiran Rodi apabila menerima tentang perkabaran positif COVID-19? Apa yang Rodi rasakan pada ketika itu? First sekali, adik ipar lah yang positif. Adik ipar dengan adik Rodi positif. So, masih stay tempat yang sama lah kat mama. Malam tu Rodi dah start batuk-batuk. Nak tidur pun batuk, ingatkan penat ke apa kan. Tengah malam tu tersedar sejuk, peluk tapi sejuk. Bangun subuh tu memang dah sikit badan. Masa tu tak ada fikir lagi lah. Ingat penat buat kerja je. Lepas subuh tu terfikir macam nak google lah apa gejala orang positif ni. Memang yang Rodi rasa tu memang ada. Pukul 8.30 tu pergi buat RTK swab test. Memang doktor cakap masuk je tu sam positif. Rasa macam panik kejap. Macam mana anak, wife, so yang kecil lah. Sebab yang kecil tu masih baby dia baru 9 bulan. Semua buat swab test. Masa tu semua negatif lagi. Maknanya dia selepas 2 hari orang ni positif. Selepas 2 hari positif lah. Dia lambat lah. 2 hari tu isteri lah sakit. Buat RTK swab test kat positif. 2 hari lepas tu mak bagi tahu anak saya yang kecil tu pula demam panas. Dah tolong orang bawa kan pergi ke hospital lah. Kecemasan. Memang anak saya tu positif lah. Dia kena quarantine kat hospital Sungai Buloh. Yang wife saya seminggu lebih lah. Alhamdulillah kini Rodi pun dah kembali pulih, dah sihat dan menjalani kehidupan seperti biasa. Mungkin Rodi ada kata-kata kepada masyarakat di luar sana yang kini kita nampak semakin memandang enteng mengenai virus atau wabak COVID-19 ni. Mungkin Rodi sebagai bekas pesakit sendiri ada kata-kata buat mereka. Dan nasihat sikit lah. Sebenarnya COVID ni memang ada. Pada korang semua yang nak keluar berjalan tak suka duduk rumah sangat tu, fikir-fikir lah. Keluarga dekat rumah, mak ayah, anak-anak, wife, semua orang yang senang berisiko ni. Tolonglah fikir. Memang yang bergejala ni memang sakit sangat. Memang tak tahu nak cakap. Bila kena, baru korang tahu macam mana. Baru tahu macam mana nak keluar lagi tak, takutnya kan. Ingat orang yang sayang kat kita dan orang yang disayangi. Terima kasih kepada kawan-kawan beli positif itu. Ramai gila kawan-kawan yang support, yang hantar makanan lah, apalah, tiba-tiba tengok dalam akaun ada duit. Terima kasih banyak-banyak membantu di keluarga. Terima kasih. Jana, dia dah cakap dah. Mana dia ada blok jalan pakai kontainer. Lepas tu dia kata kalau dah 7 kali orang yang sama report polis tu, memang orang tu dengki lah dengan dia. Abang, malu kat orang abang. Yang kita cakap ni bukannya Lan Solo abang. Ni cerita Rodi Crystal. Lan Solo minggu lepas. Oh, dia bukan grup sama ke? Grup sama tapi orang ni lain abang. Sorry. Oh, sorry. Maklumlah, dah lama duduk rumah buat virtual ni, abang dah confused dah ni. Okey. Sekarang ni apa cerita ni? Sekarang ni kita tak ada story dulu. Kita nak berehat seketika. Sebab kita kalau boleh nak lah yang dah tak kawan tu berdamai. Yang bermusuh tu berbaik balik. Masih cakap kat sini pula. Berehat dulu lah. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini dalam Melody Acing. Tapi kalau dah baik balik tu, nanti jangan cakap dipaksa pula. So jangan tuduh macam-macam. Kadang-kadang kita rasa macam, takkanlah dia orang sampai tuduh aku macam ni kan. Dah, benda ni jangan bincang lama-lama. Ini bukan cerita rumah tangga kita. Jadi macam mana sekarang? Mana tahu. Nama Kat Farish tidak asing lagi dalam industri hiburan. Sejak kemunculan semula Rafiq, Kat Farish telah mencuri pandangan ramai peminat dengan penampilan terbarunya. Pelbagai spekulasi yang timbul dan Melody dapatkan Kat Farish. Abang Kat punya perkembangan kerjaya macam mana sekarang? Saya bersyukur sangat, itulah sebab lagu Alia atau Thank You Allah tu memang melekat dekat hati saya dan melekat dekat semua pendengar. Masa pandemik pertama tu, saya duduk rumah buat lagu, tulis lagu, cari arranger baru. Dan Alhamdulillah, PKP kedua ni, saya berjaya menghasilkan lagu dan merakamkan banyak sangat material. Tapi kan Abang Kat apabila macam, yelah Abang Kat tak senyap lah kan, tak sunyi pun lah. Memang ada je benda yang Abang Kat buat kan. Dan apabila muncul kembali, ramai orang yang saya baca lah
Abang Cat sangat risaukan keadaan kesihatan Abang Cat. Itu dah dia. Jadi macam orang cakap, ya Allah, ni sakit apa ni? Tak tahu sakit apa, kenapa terlalu kurus ni. Jadi apa yang Abang Cat nak katakan kepada mereka? Memang masa yang baru-baru tu, Cat, kenapa kau kurus sangat ni? Sampai sekarang ni saya terpaksa gemukkan sikit. Sebab saya buat operation bariatrik. Kesihatan yang lampau memang terlampau-lampau. Saya ada darah tinggi, saya ada kecil manis, saya ada sleep apnea di mana saya boleh tidur di mana-mana saja. Sampai doktor menasihatkan saya, Cat, you have to lose weight. Saya lose weight 10 kg je. Lepas tu yang kg-kg lain dah tak ada dah. So saya lakukan operation ni dan bukan operation kosmetik dan bukan tiba-tiba dah kurus nak buat produk-produk, tak adanya mana makcik. Tapi kadang-kadang bila kita promote ubat je, orang semua cakap, oh dia ubat kurus lah ni. Cat dah operation, lepas tu buat ubat kurus. Dia tak tahu yang saya operation ni duit. Lepas tu saya diet selama 10 bulan tak makan nasi. So jangan tuduh macam-macam. Kadang-kadang kita rasa macam, ish, takkanlah dia orang sampai tuduh aku macam ni kan. Asal Cat kurus sangat ni, sakit ke? Itu jawapan pertama. Senyum je lah. Saya tak pernah ada satu rasa marah dengan netizen ke sesiapa yang komen. Di sebaliknya saya rasa terima kasih sebab dia orang ada prihatin terhadap diri saya kan. Nanti kalau korang tengok Abang Cat ni handsome sangat, nanti korang cakap Abang Cat buat plastik surgery lah kan. Tarik muka lah. Dah slim ni boleh menari lah juga kan? Bukan nari dek. Sekarang dia dah boleh join cut breed. Okay, kepada semua yang prihatin pada Abang Cat, terima kasih banyak-banyak. Setiap career tu ada turun ada naik kan. Setiap badan pun ada turun ada naik. Dulu naik ni, mana dah ada naik ni. Abang sabar. Saya buat pembedahan abang tengok. Saya dance nanti. Ya, tak lama ni. Jana. Ya, abang. Jana, ni nak beritahu lah, ni abang sekarang ni dah buntu dah. Phone Oppo yang mana yang paling canggih sekarang ni? Sebab dulu kalau kita dekat set, adalah selebriti datang mempromosikan phone kan. Sekarang ni abang dah tahu dah yang mana satu yang paling canggih. Abang, kalau nak tahu, kita kena tanya Elizabeth Tan sebab dia lebih tahu yang mana yang paling latest, paling terkini. Untuk itu kita bersama dengan Lizzie. Lizzie, Oppo yang mana yang paling canggih? Semua sudah, makan pun sudah, lockdown pun sudah. Hari ini Lizzie nak share dengan korang pasal Oppo Reno 5F yang berkelas flagship. Okey, phone ni ada reka bentuk ultra nipis. Tengok, sangat-sangat nipis. So, senang, convenient nak bawa mana-mana. Dan phone ni, phone paling hebat kalau korang nak ambil video dan gambar yang TikTok. Kenapa? Sebab ada macam-macam function yang best. Macam video portrait warna AI. So, function ni sangat-sangat bijak. Kalau korang ambil video, dia boleh terus secara automatik tukar latar belakang jadi hitam putih. Tapi maintain korang dalam video sebagai subjek utama. Semua color maintain lah. So, lebih menonjol gitu. Selain tu, phone ni boleh ambil video dari depan dan belakang secara serentak dengan function video dui pandangan. Sangat unik kan? So kalau Lizzie nak ambil video korang dan Lizzie dalam masa yang sama, boleh. Phone ni boleh juga charge sangat-sangat cepat dari 0 sampai 100% dalam masa 56 minit saja sebab phone ni ada 30 watt pengecasan pantas VOOC 4.0. Mesti korang tanyakan, ada colour apa? Kita ada fluid black, ada fantastic purple, tapi sekarang kita ada ni, crystal silver. Cantik kan? Dan harga dia hanya RM1,199. Okey, sekarang Lizzie ada something special nak tunjuk kat korang. This is the phone case edisi terhad dan dia special kenapa? Sebab dia glow in the dark way. Kalau korang nak phone case edisi terhad ni sangat-sangat senang. Cara dia main Lizzie ajar sikit. Kalau korang beli Oppo Reno 5 semasa bonanza kilat pertengahan tahun yang bermula hari ni, sekarang sampai 18 Julai, korang akan dapat bukan sahaja phone case ni tetapi juga power bank dan voucher yang bernilai RM218. Dan kalau korang beli Oppo Reno 5F, korang akan dapat power bank yang bernilai RM198 dan juga of course phone case edisi terhad ni. Kalau korang tanya nak beli model lain macam Find X3 Pro, dapat ke hadiah percuma? Of course lah dapat. Korang akan dapat ni. This is Oppo Enco X, Bluetooth headphone yang sangat-sangat power, dan korang akan dapat cash rebate yang bernilai RM999. Hebat kan? Kalau korang beli mana-mana apa-apa smartphone Oppo semasa bonanza kilat pertengahan tahun, korang akan dapat chance untuk menang hadiah cabutan bertua lucky draw prize yang bernilai sehingga RM3 juta. Tepuk sikit. Kalau korang nak lebih info, boleh layari Facebook Oppo. Semua tertakluk kepada terma dan syarat.
Itu dia. Terima kasih Lizzie kerana kata sekurang-kurangnya update lah sikit hidup kita kan. Okey, sekarang ni Jana, kalau kita perasan, musim PKP ni ramai artis tunjuk bakat-bakat terpendam diorang kat Instagram kan? Ya, antaranya apa tu abang? Antaranya yang memasak, yang bercakap, yang menyanyi, yang drag, macam-macam lah Jana. Tapi itu semua tak ada. Tapi itu tak penting lah. Yang penting sekarang ni apabila ada artis-artis yang menunjukkan cara bacaan Al-Quran mereka. Itu bukan menunjuk abang, itu maknanya dia mengajak, menyebarkan kebaikan. Tak baik cakap menunjuk. Bukan menunjuk, maksudnya dia tunjuk skill lah Jana. Sebab bukan semua orang boleh baca dengan tajwid dan betul dan sebagainya. Antara contoh-contoh kan abang, macam Jumaat lalu kita tengok Nabila Huda pun ada update yang dia dah start mengaji. Dan sekarang ni kita juga nak ada seorang pelakon lelaki ni yang juga bapa kepada 2 orang anak, dan juga suami kepada seorang pelakon wanita yang popular juga. Abang tahu. Kalau suami dia sibuk mengaji, isteri dia sibuk makan durian. Oh, yang viral juga pasal orang kata menunjuk-nunjuk makan durian tu ya? Sedap pula durian dia kan. Abang rasa abang nak pergi order durian dia kejap. Jana tengoklah dia mengaji. Siapa tu? Nama Ahmad Barin. Sedap Ahmad Barin mengaji siap. Pakai kopiah kecil comel je. Kita dah pakai Ahmad Barin lah. Baiklah, pelbagai aktiviti dilakukan para selebriti dalam mengisi masa ketika dalam fasa PKP 3.0 ini. Bagi pelakon Amar Baharin, beliau meluangkan masa untuk mengaji Al-Quran dan berkongsi aktiviti tersebut bersama peminat-peminatnya di laman sosial. Syukur Alhamdulillah. Jom kita bersama dengan Amar Baharin. Saya tertarik dengan posting-posting Amar sejak kebelakangan ini di laman sosial, di mana Amar ada berkongsi Amar membaca Al-Quran dan sebagainya, dan menerusi komen-komen pun ramai yang memberikan komen positif di mana mereka mengatakan tajwid yang dibaca Amar juga betul, sedap, tepat dan sebagainya. Jadi adakah memang Amar ingin lebih memanfaatkan masa-masa lapang tinggal di rumah ni dengan mendekatkan diri kepada agama? Betul. Sebenarnya ni jujur saya cakap, waktu kerja tu terlampau busy sangat mengejar dunia lah. Kita sampai lupa kadang-kadang tanggungjawab kita. Benda ni bukanlah satu perubahan ataupun penghijrahan. Itu sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dalam keadaan pandemik ni, Nabi sendiri cakap membaca Al-Quran tu boleh menenangkan kita. Bila kita ada masa yang banyak dekat rumah, kita gunakan masa yang ada, curi sedikit. Contohlah saya baca surah Al-Mulk tu dalam 7 minit je. Cukup dah. Kita rasa macam tenang je bila kita baca Al-Quran. Kita dapat menghafal lagi, apply benda tu dalam solat. Which is inilah masa yang terbaik dalam musim lockdown ni. Mungkin lepas ni saya dah masuk syuting balik, mungkin kurang sikit masa untuk nak hafal. Yelah, kita nak menghafal sesuatu surah kan kita perlukan konsentrasi. Inilah peluang terbaik untuk saya memperbanyakkan hafalan saya dan membetulkan bacaan Al-Quran saya. Adakah Amar ada merujuk kepada mana-mana guru ataupun belajar online ke bagi membetulkan, menyempurnakan lagi bacaan? Saya bukanlah orang yang pandai sangat membaca Al-Quran, adalah belajar sikit-sikit. Cuma kadang-kadang ada juga refer kepada kenalan-kenalan yang mungkin lebih mahir dalam bacaan, dalam tajwid, dalam hukum. Ada juga yang ajar live untuk share bacaan kita. Ada orang yang tegur mana salah kita betulkan. Dan 1 ke 2 surah tu saya nak concentrate betul-betul. Saya tak nak macam membaca sampai habis tapi kita tak faham isi kandungan dia, makna dia, tajwid betul ke salah. Jadi saya lebih fokus pada 1 surah tu saya baca berulang kali sampailah benda tu hadam dan kita boleh amalkan. Kita cuba betulkan tajwid bacaan tu supaya tidak salah dalam sebutan huruf-huruf, supaya tidak berubah maknanya. Adakah aktiviti terbaru Amar bila anak-anak bila nampak daddy dia rajin baca Quran? Adakah memang ada anak-anak ikut membaca bersama bagi mendapat lebih rahmat, lebih barakah lah dalam keadaan kita sekarang yang sedang menghadapi sangat sukar dalam kehidupan? Anak saya sekarang ni baru nak mencecah usia 4 tahun. Bila dia kerap sangat tengok saya dan Amira ni solat dekat rumah. Solat, macam-macam solat lah. Dan tanya, why you always solat daddy? So kita explain kat dia. Lama dia terasa macam pukul 1 pagi tau. Dia tak tidur lagi. Daddy, I think I want to solat. Kita impress dengan apa yang dia nampak tu membuatkan dia pun rasa macam dia nak cuba. Pendedahan yang baik untuk anak-anak sebenarnya kalau kita tunjukkan contoh yang baik. Budak ni lebih kepada mengikut apa yang dia nampak daripada kita arah dia buat sesuatu yang dia tak tahu kan. Itu satu perkembangan yang baik.
tahun depan pun dia dah 5 tahun, saya nak perlu ajar dia solat juga. Ini pendedahan abang bagi dia slow and steady lah, biar dia tengok dulu contoh ibu bapa dia dekat rumah, kenapa solat banyak kali, kenapa baca Al-Quran, untuk apa. Dia selalu tanya dengan kita sebelum tidur tu, kita cubalah cerita, mungkin cerita benda-benda simple macam ajar Al-Fatihah ke, ajar doa tidur, ataupun kita sirah-sirah Nabi yang senang diterima kanak-kanak, bermanfaat untuk saya dan keluarga. Itu dia, biarlah sekurang-kurangnya Ahmad Bahrain tu tunjukkan benda yang baik. Betul tak Jana? Sekarang ni orang semua tertekan duduk rumah. Jadi apa benda yang kita boleh buat untuk menghiburkan, untuk connect dengan kita punya inner self, kita buat saja kan Jana kan? Betul. Yang penting apa yang kita buat tu, hobi yang kita buat tu akan membuatkan kita rasa bahagia, happy, tenang dan sebagainya. Itu yang paling penting lah. Sebab kita kena pentingkan kita punya mental health tu. Kesihatan mental kita sangat penting dalam keadaan sekarang ni. Dan dalam keadaan sekarang ni orang-orang ramai bukan hanya memerlukan keperluan asas je bang. Ramai memerlukan juga orang kata sokongan dari segi emosi. Sebab semua dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan sekarang ni, dan kita harapkan kes ni akan berkurang, dan kita harapkan yang seluruh rakyat Malaysia mencapai orang kata semua mencapai kemenangan, dan juga semua akan divaksin. Ya, insyaAllah. Okey, sambil-sambil tu rajin-rajin lah tengok My Sejahtera tu, kok lah dah dapat date untuk vaksin. Jangan lupa pula, jangan tak pergi pula, sebab ramai orang kat luar sana nak vaksin. Ni bila dah dapat tak pergi pula kan. Betul. Okey. Cakap pasal vaksin ni abang kan. Kita nak sembang jugalah pasal abang punya vaksin itu. Ada banyak juga benda nak tanya kan. Tapi tak apalah, penonton kat rumah jangan sibuk lah. Anda semua berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dalam Melody. Abang, lepas vaksin tu kan, berduet dengan dia tu agak memalukan lah bagi saya. Ya, kembali ceritakan hari minggu anda bertemankan kami dalam Melody. Jana, ada filem-filem baru tak untuk kita tonton sepanjang musim PKP ni? Ada satu filem ni tengah meletup-letup. Ini dia cerita tentang filem J Retribusi. Ingat tak dulu ada cerita J Revolusi? Betul. Yang ni kesinambungan dia. Mengukir sejarah buat J2, J Retribusi, filem blockbuster pertama yang menembusi pawagam Brunei, sekaligus menjadi filem paling laris sejak ditayangkan. Dibintangi oleh Zul Arifin, Amelia Henderson, Allahyarham Ashraf Sinclair, Datuk Roshamno Ainin Batrisha, dan pelakon dari China, Cheng Yiming. Okey, betul tu Jana. Kepada anda yang tak sabar nak tengok filem ini, filem J Retribusi ini boleh di-stream di Disney Plus Hotstar Malaysia mulai 1 Jun yang lalu, dan juga Disney Plus Hotstar Indonesia bermula 2 Julai yang lalu. Dan juga anda yang nak tengok boleh ke aplikasi Disney Plus Hotstar ataupun layari www.hotstar.com.my. Okey, untuk penonton di rumah jangan risau, kita akan sediakan anda playback apa J Retribusi itu best sangat ke? Memang best, memang padu. Kalau tak percaya, kita tengok trailer ni. Acing! 4 individu bersama seorang budak sedang diiringi oleh pihak berkuasa untuk keluar dari premis hotel. Kita pergi balik, cari papa, cari semua orang. Okey? Janji. Janji. Dia bodyguard macam you. Aku nak kepala cik! Jana. Ya. Ada gosip panas. Apa yang panas? Kita kat Melody kan memang setiap minggu panas. Ni kalau dulu kan jabatan netizen kata Nabila Razali tu tak boleh menyanyi, betul tak? Tapi sekarang ni diorang minta pula dia sepatutnya berkolaborasi, berduet dengan Syuib tu, bukan Siti Sarah. Pula dah. Jap. Netizen mempertikaikan vokal Siti Sarah yang mantap tu. Ya. Lain macam kita rasa lockdown ni telah mengubah orang punya keadaan, persepsi. Semuanya dah seakan-akan berubah 360 darjah. 180 darjah. Kalau dulu kau benci sangat, sekarang ni kau minta pula. Tak tahulah. Abang, ada lagi. Ya. Kalau abang tengok video klip lagu ni kan abang,
Video klip dia, dia ambil je gambar-gambar macam kalau abang dengan Kak Syah tu post dekat Instagram. Kita ambil je, kita satu cantumkan je, lepas tu kita dah boleh jadi macam video klip lagu dah. Sesuai lah, sebab kita kan tak boleh syuting sekarang ni. Bila masanya nak buat video klip, itu je lagi kita boleh buat. Tapi kan dia boleh tunggu sekejap. Tak payahlah nak release sekarang. Tak boleh tunggu. Nak tunggu sampai bila tunggu, Jana? Kalau macam tu samalah macam lagu yang Aku Budak Girl tu. Awak jangan terkejut. Nanti melodi ni dia ambil compilation yang dulu tu, zaman Saiful Apek semua tu, dia postkan minggu depan. Minggu depan kita tak ada dah maknanya? Ada. Tapi itulah orang dah keadaan sekarang banyak yang terdesak abang kan. Tak apalah, kita tanyalah Sarah dengan Shoaib, lagu dia orang sedap ni abang. Kita dapatkan. Acing. Makin aku benci, makin cinta. Pasangan selebriti popular Shoaib dan Siti Sarah baru melancarkan lagu duet terbaru berjudul Semakin Benci, Semakin Cinta, dan pelbagai maklum balas diterima pasangan ini. Ada yang positif dan ada juga yang mengkritik, antaranya komen mengatakan suara Siti Sarah yang tidak moden dan Shoaib lebih sesuai menyanyikan lagu ini bersama Nabila Razali. Macam-macam. Sarah dan juga Shoaib baru-baru ni telah melancarkan lagu terbaru, lagu duet bersama SBSC, Semakin Benci Semakin Cinta. Mungkin boleh ceritakan tentang lagu ini. Katanya selepas 9 tahun berduet kembali. Alhamdulillah, yang betul-betul bersyukur konsert saya lah sebenarnya kan. Sebab jarang-jarang kita ni orang nak panggil duet, lepas tu duet dengan seorang penyanyi yang bagi saya lah dia dah legend. Saya masih ingat lagi waktu dia promo album kedua, saya datang sebagai seorang peminat masa tu. Keinginan rasa macam ya Allah, hai seronoknya kalau boleh menyanyi, boleh duet dengan dia, dan akhirnya saya berjaya. Mestilah I menyanyi. Jadi apabila Abang Ajai propose tu In Digital Music, bagi dengar lagu tu, malah nak cakap apa-apa dah. Cakap benda ni nak jadi je. Saya berterima kasih pada isteri saya sebab dia yang menyempurnakan lagu itu. Berduet dengan dia tu agak memalukan lah bagi saya. No lah, tak. Masa first time saya dengar suara dia, saya rasa dia memang ada talent. Terbuktilah apabila dia menyanyikan lagu ni. Abang Ajai sendiri pun cakap Shoaib boleh menyanyi. Ramai dah mendengar lagu ni. Kalau kita lihatkan di YouTube pun dah lebih kurang 83,000 viewer. Sarah ada upload di laman media sosial. Ada orang yang komen pula suara Sarah tak moden lah, tak kenalah dengan Shoaib, tak macam BBNU. Jadi apa yang Sarah boleh katakan apabila suara Sarah yang dikritik? Sebenarnya saya quite open lah pasal sebab kritikan tu akan membina. Kita boleh cari guru, kita boleh tambah ilmu, tampaklah kekurangan tu. Tapi bila komen dia, saya rasa macam komen yang tidak berasas lah sebenarnya. Tengah fikir ya, suara moden tu macam mana? Sebab kalau macam contoh muka lama, ada macam muka saya, muka orang lama. Mungkin dia nak attention ataupun dia nak bergurau ke apa, saya pun tak tahu, ataupun dia serius. Tapi mungkin juga pasal dia rasa dia dah terlalu lama dalam industri. Suara Sarah ni memang tahun 90-an, 2000, ada macam gitu. Dia tak moden sekarang. Jadi kalau macam suara Ariana Grande tu suara macam mana? Dah, benda ni jangan bincang lama-lama. Ini bukan cerita rumah tangga kita. Jadi macam mana sekarang? Mana tahu. Ada juga kata suruh Shoaib yang bergandingan dengan Nabila Razali. Kalau nak suara BBNU, Sarah pun cakap kalau boleh jangan bandingkan. Sarah pun menghormati Nabila kan. Jadi apa yang Sarah boleh katakan? Lagu ni dia pasangan suami isteri yang agak personal. Kalau duet, kita boleh duet je dengan siapa-siapa pun. Saya pun pernah je berduet dengan orang lain, but not this song. Dan yang keduanya, saya rasa bukan semua orang nak duet dengan Shoaib. Tahu tak, isu ni sebenarnya membuatkan saya rasa macam digebuk-gebuk. Tolonglah, jangan gebuk-gebuk. Orang tu yang suruh. Bukan Nabila Razali lah. Okey. Tak, maksudnya orang suggest lah. Tak ada pertikaian untuk suara dia. Dia adalah dia. Nabila Razali adalah Nabila Razali. Ada 1 bilion orang, ada 1 bilion suara. Macam juga suara Shoaib. Tak perlu ada pertikaian. Nampak? Dia masukkan pula celah. Suara saya memang macam gini. Maksudnya kalau nak komen tu berpada-pada lah. Pasal komen ni, saya rasa jadi habit kita untuk we can say anything we want. Itu cerita lagu, cerita masakan, cerita lain. Akan ada macam-macam. Tapi yang the funniest thing about it, bila orang komen dekat kita, dia expect kita untuk tak menjawab dah hanya tadah. Kalau kata kita jawab, koyak. Kalau tak tahan kecam, tak payah jadi selebriti. Bukan macam tu. Atas nama manusia semua akan ada perasaan. Di sebalik satu komen kritikan, tapi ramai yang sebenarnya support dan memberikan komen positif
positif towards lagu Semakin Benci Semakin Cinta. Dan baru-baru ni bila ada orang tengok persembahan secara live kalian, ramai yang beri komen kata lagu ni kenalah dengan kedua-duanya. Jadi apa yang Sarah dan Syed katakan? Semoga pendengar dapat merasakan sesuatu yang lain daripada saya dengan lagu. Saya juga sekarang ni dah rajin jugalah menyanyi persediaan. Takut-takut sebab pasal AJL pun tak lama lagi kamu. Astaghfirullah. Dah kena standby dah ni untuk weekly yang tak ada ni. Dia biasa kalau final buat di mana ni? Biasanya Mexico City. Tapi itulah, alhamdulillah, terima kasih sebab ramai pula yang komen cakap menangis. Mungkin sebab diorang tahu perjalanan hidup kita. Salah satulah juga. Susah senang kita. Alhamdulillah lah. Kesetiaan menghalangi kau pindah ke lain hati. Ni, kami rasakan sebagai netizen suara tadi tak cukup moden lah. Ya ke? Tapi macam ada saya pakai falsetto, saya pakai head voice, saya pakai suara hidung. Apa lagi yang tak cukup? No. Tu semua old fashion. Sekarang ni dia macam Yoni Boy, macam Nabila Razali, macam bercakap nyanyi, dia macam confused cakap ke nyanyi. Itu modern. Okey, sinilah saya nak bagi tahu awak ya. Saya nyanyi dengan suami saya, Shoaib. Jadi? Takkanlah Shoaib nak duet dengan Nabila Razali. Okeylah, apa-apa je lah. Okey, sekarang ni kita biarkan netizen berteka-teki, biarkan mereka. Mereka juga mempunyai minat mereka sendiri. Jadi Jana, kita yang tak pandai nyanyi ni, kita duduk diam-diam lah. Oh, Jana yang tadi masuk mulut Sarah pula. Okey. Kita pun sedar dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana sudi bersama kami selama 1 jam, 12.30 hari sehingga 1 petang. Begitu jugalah minggu akan datang. Kita tetap akan bersiaran selama 1 jam. Okey, dan kepada anda ingat, musim PKPD ni jaga diri, jangan cuba-cuba nak lintas kawat besi tu, jangan cuba-cuba nak ikut jalan tikus lah apalah. Sebab kalau korang tetap buat macam tu, sampai ke sudahlah kita akan dikurung macam ni kan. Jadi kita harapkan semoga semuanya akan berakhir dan apa yang penting duduk rumah happy-happy tengok TV kan, senang. Betul, dan kita harapkan juga yang memerlukan tu akan dibantu, okey. Dan kita harap juga bantuan kita yang kita berikan tu sampai kepada yang memerlukan. Betul. Untuk itu sekian sahaja Melodi minggu ini. Ingat, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Have a nice day. Take care. Stay safe. Bye-bye. Bye, abang. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.